Wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik. Sekejap ya. Kalau tengok kita hari ini hari ini kalau tak salah saya 9 Muharram. Betul tak? Dalam daripada sudut kalender hijrah kita berada pada 9 Muharram. Jadi sempena ini saya mungkin nak memperingatkan para jemaah semua tentang sikit sebanyak tentang hari yang mulia inilah, sebelum insya-Allah kita mulakan kuliah pengajian kita. Yang mana kita sedang berada dalam satu musim yang sangat-sangat disukai oleh Allah. Satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam kita memanjatkan kesyukuran kita dalam bulan yang mulia ini, maka dituntut untuk nak kita untuk berpuasa pada hari-hari yang penuh barakah ini. Kita sekarang berada dalam bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu daripada 4 bulan haram di dalam Islam. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan Allah sebut bahawa bulan ini di sisi Allah ada 12 bulan setahun, dan ada 4 daripadanya adalah bulan haram. Dan ramai daripada para ulama menyatakan bahawa bulan Muharram adalah bulan yang termulia daripada bulan-bulan yang haram ini. Apa yang dimaksudkan dengan bulan haram? Iaitu bulan yang pada bulan ini dilarang untuk nak kita, of course, larangan untuk nak berbuat kezaliman, kejahatan ni pada setiap ketika. Tapi pada 4 bulan ini adalah bulan yang sangat-sangat ditekankan. Bahkan kalau kita melakukan kerosakan, kezaliman, dosa pada bulan-bulan haram ini, ianya lebih besar di sisi Allah. Begitu juga kalau kita buat amal yang saleh, kita buat kebaikan pada bulan yang mulia ini, maka insya-Allah kita akan mendapat pahala yang lebih besar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut afdalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Puasa yang paling baik selepas daripada berpuasa pada bulan Ramadan adalah bulan Muharram. So sangat digalakkan untuk nak kita berpuasa pada bulan Ramadan, pada bulan Muharram ini. Tetapi adakah digalakkan untuk nak kita berpuasa whole month Muharram ini, ataupun just hadis tersebut menunjukkan bahawa digalakkan untuk nak kita berpuasa sebanyak mungkin pada bulan Muharram. Hadis Aisyah menunjukkan bahawa Nabi SAW banyak berpuasa sunat pada bulan Muharram. Kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara minhu siyaman fi Sya'ban." Aisyah kata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulannya melainkan pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak daripada, maksudnya puasa sunat lebih banyak daripada ketika bulan Sya'ban. Jadi ini apa yang dimaksudkan dengan kelebihan kita berpuasa pada bulan Muharram. Iaitu bulan yang mulia ini digalakkan untuk nak kita berpuasa. Dalam bulan Muharram yang already dimuliakan oleh Allah, ada satu hari daripada bulan Muharram yang paling mulia, yang lebih diagungkan pada bulan-bulan Muharram ini. Satu bulan yang mana juga dimuliakan oleh syariat-syariat Nabi terdahulu, syariat-syariat umat yang terdahulu, iaitu apa yang dipanggil sebagai hari Ashura. Hari Ashura. Hari Ashura ini adalah hari ke-10 daripada bulan Muharram. Dalam bahasa Arab, 10 dipanggil sebagai Ashara. Kan wahid, ithnain, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, Ashara. Ashara itu 10. Jadi 10
Asyarah, daripada situlah dia ambil nama Ashura, iaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram. Iaitu hari ini menjadi satu peringatan simbolik di dalam agama Islam. Bukan hanya untuk agama Islam semata-mata, tetapi ianya pada syariat dulu lagi. Pada zaman daripada dikatakan pada zaman Nabi Musa, even before lagi. Dalam sebuah hadis, masa Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka Nabi tanya, "Ma hadha?" Apa ni? Maksudnya, bukan kata Nabi tak tahu. Nabi dah tahu, Allah telah berikan wahyu kepada Nabi SAW. Tetapi Nabi cuma amazing tengok kenapa orang Yahudi yang banyak menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam, tetapi mereka ini berpuasa pada hari Ashura seolah-olah memuliakan Nabi Musa. Iaitu Yahudi ini mengatakan bahawa hari Ashura ini adalah hari yang Nabi Musa diselamatkan daripada Fir'aun, daripada kejahatan kaumnya. Lalu Nabi Musa pun berpuasa sunat pada hari tersebut sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW berkata, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Dan aku ini yang lebih utama, yang lebih berhak kepada Nabi Musa berbanding kamu. Maksudnya berbanding dengan kamu yang mengingkari syariat saudaraku Musa, maka aku ini yang sepatutnya yang lebih memuliakan menunaikannya. Maka Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa sunat pada hari Ashura dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW juga dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan pada hari Ashura, huwa al-yawm alladhi istawat fihi safinatu Nuh ala al-Judi. Iaitu pada hari Ashura inilah adalah hari yang mana bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Dan Nabi Nuh alaihissalam pun berpuasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada sini kita boleh dapat satu isyarat bahawa puasa sunat adalah salah satu tanda kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah sekiranya kita mensyukuri Allah, misal katakan ramai orang daripada masyarakat kita bila birthday ni kita lagi suka buat jamuan, kita lagi suka bersukaria. Tetapi sekiranya kita nak benar-benar nak menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah yang telah memanjangkan usia kita pada certain umur, maka kalau betul kita nak celebrate kita punya birthday, sepatutnya kita celebrate dengan kita berpuasa sunat, iaitu kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah. Kerana itu Nabi SAW bila ditanya juga tentang puasa hari Isninnya, Nabi kata, "Dzalika yaumun wulidtu fi." Itu adalah hari yang aku lahir padanya, hari Isnin. Jadi Nabi menzahirkan kesyukuran dia kepada Allah melalui ibadah puasa. Jangan kita pergi nak menzahirkan kesyukuran, keseronokan kita dengan bersukaria, dengan berjamu-jamuan yang kita tahu dia menyalahi daripada spirit of Islam itu sendiri. Okay. Itu apa yang kita boleh faham daripada hari Ashura. Daripada sepanjang sejarah kita telah melihat orang-orang dulu memang memuliakan hari Ashura. Even orang jahiliah sendiri pun hasil pengaruh daripada orang Yahudi dan Nasrani di sekeliling mereka, mereka juga memuliakan hari Ashura. Tetapi bukanlah kira kata puasanya Nabi kita Muhammad SAW pada hari Ashura ini adalah kerana pengaruh daripada orang Yahudi Bani Israel, tetapi sebenarnya adalah wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Nabi SAW ini tidak bertutur di atas dasar wahyu, di atas dasar hawa nafsu, tetapi Nabi bertutur di atas dasar wahyu. Kerana itu Nabi SAW bila ditanya tentang kelebihan hari Ashura, Nabi menyebut ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablah.
Aku memohon, mengharapkan supaya Allah mengampunkan orang yang berpuasa hari Ashura setahun dosa yang sebelum dia. Means dosa-dosa kecil yang kita dah buat setahun yang sudah, puasa Ashura adalah sebagai satu kafarah. Dalam agama kita pun already sebenarnya ada banyak amalan-amalan yang Allah jadikan asbab kafarah kepada dosa-dosa kita. Sangat-sangat banyak kan. Kita bertasbih pun, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertakbir. Ada zikir-zikir Nabi SAW bagi tahu dia boleh menghapuskan dosa kita yang sebelum dia. Zikir tasbih, tahmid, takbir, tahlil 33. Selepas pada solat pun dijanjikan kafarah bagi dosa yang sebelum-sebelumnya. Kalau amin kita bersama dengan imam itu bersamaan dengan amin malaikat, maka Nabi kata akan juga ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampunkan dosa yang sebelumnya. Kalau kita ambil wudu, akan berguguran daripada anggota-anggota kita. Ini semua itu sebagai semua salah satu daripada rahmat Allah kepada kita, yang menunjukkan bahawa Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi berpuasa pada hari Ashura juga sebagai salah satu daripada bentuk kafarah yang Allah kurniakan kepada kita untuk menjadi asbab dosa-dosa kecil kita diampunkan. Dosa besar hanya boleh diampunkan dengan bertaubat. Dan Nabi SAW juga mengatakan kepada para sahabat, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau aku masih lagi hidup pada tahun hadapan, aku akan berpuasa bersama dengan hari Ashura ke-10 ini satu hari sebelum dia, iaitu hari ke-9. Means hari ini. Kan hari ini kan? Jadi ada tak daripada kita yang berpuasa pada hari ini? Kalau saya tak salah, tarikh hari ini 9 Muharram. Kan? Mari kita check sikit. Betul doktor? Okey. Dulu saya ada buang kalender ni satu ni sebab dia macam lari waktu solat dia. Tapi hari ini is 9 Muharram. 10 Ogos. 18. Betul lah. Esok. 10 Muharram esok. Hari ini, siapa tahu hari ini berapa hijrah? 8 Muharram, doktor. Hari ini 8 Muharram, means esok. Okay, sorry, hari ini 9 Muharram. 9 lah. Means, Hari betul lah. Maksudnya hari ini 9 Muharram, maksudnya esok adalah 10 Muharram. Jadi yang lebih afdal sebenarnya adalah kita berpuasa hari ini dan juga esok, puasa sunat. Tapi kalau kata kita terlepas, sebab Nabi diniat, dia kata kalau aku sempat hidup lagi tahun hadapan, aku akan berpuasa pada hari ini dan juga esok. Kenapa Nabi nak berpuasa pada hari dengan esok? Sebab Nabi nak menyelisihi orang Yahudi. Dan orang Yahudi dia ada sebahagian daripada cebisan-cebisan syariat dia dulu. Dia berpuasa pada hari ke-10. Maka Nabi nak lebih dan nak lain daripada orang Yahudi. So Nabi kata kita digalakkan untuk berpuasa pada hari 9 dan juga 10. But kalau kita tak berpuasa pada hari ke-9 pada hari ini, tidak menjadi masalah. Kalau kita nak berpuasa pada hari esok sahaja pun, insyaAllah kita akan dapat pahala. Cuma yang lebih sempurna adalah jika kita berpuasa pada hari ini. Saya pun terlepas puasa pada hari ini sebab miss kalender kan. Jadi confused sikit bila tengok kalender tu. Terlepas pada hari ini. InsyaAllah esok kita usahakan untuk berpuasa sama-sama sempena hari Ashura 10 Muharram. Okay. Jadi itu antara sikit sebanyak apa yang kita nak saling memperingatkan kepada para jemaah semua tentang kemuliaan hari Muharram, sebab takut-takut kita lupa. Bukan apa, because of kebanyakan daripada kita ingat hari-hari yang wajib macam bulan Ramadan. Tapi hari-hari seperti Muharram ini kita banyak tak ambil berat ataupun tak banyaklah, tak ramai orang yang memperingatkan. Kita pun kalau kita kata boleh puasa Muharram pun ramai orang macam dia tak macam puasa Arafah kan. Puasa Arafah ni orang lebih rasa suasana dia because masa tu orang tengah buat haji sehari sebelum hari raya. Dengar pula dia punya kelebihan dia diampunkan
setahun yang lepas, tahun yang akan datang. Jadi Ashura ni kita rasa dia tidak begitu penting, tapi sebahagian daripada satu peringatan dan ilmu bagi kita semua. InsyaAllah, moga-moga Allah golongkan kita dalam golongan mereka yang berusahalah untuk menunaikan segala amal ibadah dengan sempurna, insyaAllah. Baik, jadi jemaah sekalian, pada pagi yang mulia ini kita akan menyambung kembali kelas pengajian sirah nabawiyah kita, sirah para sahabat Nabi SAW. Kita masih lagi dalam siri kisah 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Pada hari ini kita akan menyambung kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, sahabat yang ketiga daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga ini. Kita telah mengisahkan tentang dua sahabat yang mulia, Abu Bakar radhiyallahu an dan juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan selepas ini kita akan menyambung kembali dengan kisah Uthman bin Affan, dan saya intend insya-Allah kalau kita dah habis kelas Uthman bin Affan ini, kemungkinan pada minggu hadapan saya akan masuk kepada isu yang terjadi ataupun konflik yang terjadi besar, konflik pertelingkahan para sahabat, yang minggu lepas pun ada salah seorang daripada jemaah yang bertanya kepada kita. InsyaAllah saya nak cerita itu ikut dia punya kronologi dia. So kita kena cerita dulu tentang Uthman, dan mungkin lepas daripada kita faham bila Uthman ini meninggal, daripada situlah yang terjadinya babak konflik yang mungkin sebahagian daripada kita pernah dengar, dan itu insyaAllah kita akan cerita after this, maybe next week, sebab kisah itu dia lebih detail dan kita nak ceritakan a bit detail, dan dia diriwayatkan oleh pelbagai sos, dan kita juga kena berhati-hati dalam memilih sumber-sumber tersebut. Ada sumber-sumber daripada Syiah yang telah mencemarkan riwayat sirah itu sendiri kerana mereka ingin mencerca para sahabat radhiyallahu anhum. Kita juga kena berhati-hati daripada sudut sumber sejarah, sebab sejarah yang dipelopori oleh contohnya Bani Umayyah, dia akan lebih pro kepada Bani Umayyah. Sejarah yang dipelopori oleh Bani Abbasiyah mungkin dia akan pro kepada Bani Abbasiyah. Jadi kita nak rely on sejarawan-sejarawan yang adil di dalam memilih maklumat-maklumat dia. Even tentang krisis tersebut sahaja, saya memiliki tak salah saya dalam 4 ataupun 5 buku khusus berkaitan, kitab lah tu bahasa Arab, yang menganalisis peristiwa-peristiwa tersebut, dan insya-Allah saya akan try to summarizekan. Nah, it's not easy to summarizekan kisah-kisah tersebut, nak susun dia mengikut kronologi yang mampu difahami oleh hadirin dan hadirat. Itu memakan masa hours jugalah, banyaklah, mungkin 2-3 hari juga untuk dianalisa, untuk nak saya pilih, susun balik supaya insya-Allah maklumat yang dihidangkan kepada jemaah semua adalah maklumat yang tersedia, mudah difahami, dan insya-Allah semua boleh membayangkan peristiwa tersebut dengan lebih baik. Sebab ada sumber kita ambil daripada Tarikh At-Tabari, ada sumber kita ambil daripada sejarah yang lain, ambil daripada sejarah itu dan ini. Benda ni very complicated lah. It's not an easy. Dan kalau kita nak merangkumkan ke semua kisah-kisah tersebut pun akan mengambil masa yang panjang. Tapi insya-Allah saya akan cuba buat yang terbaik untuk kefahaman semua jemaah semua. Baik, hari ini kita bersama dengan tokoh ketiga para sahabat yang dikenali sebagai Uthman bin Affan radhiyallahu an, seorang yang masuk Islam, memeluk Islam top 5. Dia adalah dikatakan yang kelima memeluk Islam. Waktu dia memeluk Islam, usia dia adalah sekitar 35 tahun. Maksudnya dia lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Uthman bin Affan, masya-Allah kan, top 5 yang memeluk Islam selepas daripada Abu Bakar, selepas daripada Khadijah, selepas daripada Ali bin Abi Talib, ya subhanallah. Uthman bin Affan daripada sudut rupa paras dia dikatakan memiliki wajah yang baik, yang tampan,
kulit dia pun dikatakan kulit halus, janggut dia lebat, rambut dia agak jarang-jarang, dari sudut bahu dia lebar, dan dia dikenali sebagai ataupun digelar sebagai Dhun Nurain. Dhun Nurain, pemilik kepada dua cahaya. Kenapa dia dikenali sebagai dua cahaya? Pemilik dua cahaya sebab dia yang berpeluang untuk mengkahwini isteri anak Nabi SAW dua orang, Ruqayyah dan Kalthum. Kan, selepas daripada Ruqayyah meninggal pada peperangan Badar, Uthman dikahwinkan dengan Kalthum. Ruqayyah dengan Kalthum dulu dia pernah dikahwinkan sebelum daripada Islam. Sebelum Nabi menjadi sahabat, sebelum Nabi menjadi Rasul, Ruqayyah dan Kalthum dikahwini oleh dua orang anak Abu Lahab, sepupunya sendiri, Utbah dan Utaibah. Jadi selepas daripada Nabi menjadi Rasul, Abu Lahab ni dipaksa anak dia untuk menceraikan Ruqayyah dan Kalthum, dua-dua ni. Jadi selepas itu Nabi kahwinkan Ruqayyah dengan Kalthum, dan ketika perang Badar yang terjadi pada awal hijrah Nabi SAW ke Madinah, Ruqayyah meninggal kerana satu sakit, dan selepas itu Nabi kahwinkan adiknya Kalthum dengan Uthman radhiyallahu anhu. Dan Nabi bagitahulah dan kemudian Kalthum pun meninggal. Kalthum pun tak meninggal. Nabi kata kalaulah dia masih lagi ada anak perempuan, dia boleh kahwinkan lagi, dia nak kahwinkan lagi dengan Uthman. Ini menunjukkan bahawa Uthman bin Affan sangat-sangat dikasihi, disayangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara karakter Uthman adalah Uthman ni seorang yang a bit shy, agak-agak malu. Walaupun kita kata orang Arab ketika itu, zaman itu biasanya lebih keras dan karakter mereka, tetapi Uthman bin Affan ni dia lebih bersopan santun, dia lebih malu, satu karakter yang rare lah untuk anak-anak muda Arab ketika itu. Sampaikan Nabi sendiri pun segan dan malu kepada Uthman, disebabkan Uthman ini subhanallah seorang yang sangat-sangat pemalu. Uthman pada asalnya sebelum daripada Islam adalah seorang pemuda Arab yang agak kaya dan seorang yang dikenali memiliki akhlak yang sangat mulia. Dia juga salah seorang daripada keturunan yang kita kata mulia. Dia adalah daripada suku galur bangsa Quraisy, dan juga Uthman ni dia adalah keluarga ataupun kira kata sepupu papat lah dengan Abu Sufyan bin Harb. Mereka berdua daripada Bani Abdi Syams. Bani Abdi Syams. Ada pernah diriwayatkan seorang wanita bila dia tengah bermain-main dengan anak-anak kecil, dia akan menyanyikan, melantunkan syair uhibbuka ar-rahman hubbu quraisyin Uthman. Dia kata aku suka pada kamu wahai budak seperti mana sukanya orang Quraisy kepada Uthman. Ni nak cerita kat sini is betapa Uthman dulu sangat disayangi oleh orang Quraisy. Sebab ialah orang yang baik disayangi orang. Tapi kalau orang tu kasar, orang tu tak ada akhlak, orang tu suka cakap benda-benda menyakitkan hati, orang tak suka, orang tak sayang. Tapi Uthman ni sebab dia very careful, dia very polite, very sopan santun, orang Quraisy pun suka. Jadi bila orang Quraisy tahu bahawa Uthman menukar agamanya, memeluk Islam, maka mereka berubah daripada cinta kepada kebencian yang amat. Jadi mereka jadi sangat benci kepada Uthman. Kerana bagaimana seorang pemuda yang seperti Uthman, yang mulia, yang kaya, boleh memeluk Islam. Kan? Orang dah lah suka pada Uthman. Uthman ni memiliki tempat yang tinggi dalam kedudukan dan hati orang Quraisy. Jadi sebagaimana ramai para sahabat yang disiksa ketika itu kerana memeluk Islam, begitu juga dengan seorang sahabat yang bernama begitu juga dengan Uthman bin Affan.
pakcik dia sendiri Al-Hakam bin Abil As seksa Uthman. Dia bila dia tahu Uthman memeluk Islam, dia ikat Uthman, dia sekat Uthman, dia tak bagi Uthman daripada makan, dan dia kata kat Uthman, irji' ila dini abaik. Kau keluar balik, kembali semula kepada agama tok nenek moyang kamu. Fa wallahi la atrukuka hatta tatruka dina Muhammadin. Kata demi Allah, aku tidak akan meninggalkan kamu sehingga kamu meninggalkan agama Muhammad. Uthman bersabar. Dikatakan dulu Uthman pernah disalai, maksudnya diseksa dengan benda-benda panas. Uthman sabar. Uthman menahan kesakitan fi sabilillah. Sampaikan pakcik dia Hakam tak tahu dah cara lain nak menyiksa anak saudara dia ini sebabkan ketegaran Uthman. Sampai dia pernah baringkan Uthman dekat atas pelepah-pelepah, daun-daun yang dibakar di bawahnya. Sampai keluar asap-asap daripada celah-celah pelepah-pelepah tu. Dia letak Uthman dekat atas tu. Sampai Uthman hampir mati lemas menyedut asap-asap tu. Tapi Uthman menjerit, menaikkan suara dia mengatakan, la wallahi la atruka dini. Demi Allah aku tidak akan meninggalkan agamaku. La wallahi la ufariqu nabiyyi. Tidak, demi Allah aku tidak akan sesekali berpisah dengan nabiku. Dan semakin teruk Uthman diazab, semakin teruk, semakin teguh juga Uthman berpegang dengan agamanya. Sampaikan pakciknya pun berputus asa. Takkanlah pakcik dia nak bunuh anak saudaranya sendiri. Dan tak adalah pakciknya sampai teruk sekali nak siksa anak saudara dia sampai pakcik dia pun give up dan membiarkan Uthman untuk nak berbuat sesuka hati dia. Abu Lahab radhiyallahu astaghfirullah. Abu Lahab, kita tak boleh cakap Abu Lahab ni radhiyallahu anhu, itu untuk sahabat Allah meredai dia. Abu Lahab ni kita boleh kata laknatullahi alaih. Dan Abu Lahab, semoga Allah melaknat dia, adalah manusia yang paling kuat permusuhan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan setakat memusuhi Nabi, tapi dia memusuhi Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi berkahwin dengan Khadijah dulu. Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil binti Harb. Kan Ummu Jamil ni nama je, Jamil ni cantik kan, ibu kepada si cantik. Tetapi orang kata tak padan akhlak dengan rupa. Akhlak dia sangat-sangat teruk, sampaikan Al-Quran menurunkan ayat yang dalam suratul Masad tentang isteri Abu Lahab, hammalatal hatab, pemikul kayu api. Sebabkan betapa didengki, benci, buruk perangai dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua pasangan ni cuba untuk nak menyakiti Rasulullah. Dan ini kita kata tengok, ada dalam Islam contoh-contoh yang pasangan menjadi hebat dan sama-sama dimuliakan dalam Islam. Tengok Nabi dengan Khadijah. Mereka berkorban bersama-sama jiwa dan raga. Suka dan duka. Senang dan susah. Untuk memperjuangkan Islam. Tetapi kalau kita tengok Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil, subhanallah, bersama-sama, bersusah senang, bernaik turun, maksudnya dalam naik turun dia sama-sama ni dalam memusuhi Islam. Jadi kita nak pilih mana? Nak jadi macam pasangan Abu Lahab dan isteri dia ataupun Nabi SAW dengan Khadijah? Punya musuhnya Abu Lahab dan isteri dia pada Nabi, dia suruh yang tadi kita kata, anak dia Utbah dan Utaibah, dua-dua ni
menceraikan isterinya iaitu anak Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Maka selepas daripada penceraian tersebut, Uthman pergi bertemu dengan Nabi SAW dan meminang Ruqayyah. Maka Nabi SAW pun kahwinkan Uthman dengan anak perempuannya Ruqayyah. Masa tu Uthman muda lagi kan, 20-an. Handsome masa tu. Dan Ruqayyah juga seorang gadis yang cantik wajahnya. Anak kepada Nabi dan juga Khadijah. Jadi Nabi pun mengkahwinkan Uthman, pasangan yang kita kata apa, dua pengantin sejoli inilah. Jadi orang Quraisy semakin membenci Uthman sebab dia mengkahwini anak kepada musuh mereka, iaitu anak kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Mereka tahu cintanya Uthman kepada Nabi SAW dan bagaimana Rasulullah juga mencintai Uthman. Maka semakin dahsyatlah siksaan dan juga sikap orang Quraisy terhadap Uthman, sampai orang Quraisy pun cuba untuk nak memboikot perniagaan Uthman. Sampai satu tahap Uthman pun terpaksa berhijrah ke bumi Habsyah bersama dengan isterinya Ruqayyah. Ketika Nabi melihat Uthman dan Ruqayyah ini berhijrah pergi ke Habsyah, Nabi sedih kan. Nabi cakap, sahiballahu Uthman wa Ruqayyah, inna Uthman li awwal man hajara bi ahlihi ba'da nabi Allah Lut. Semoga Allah mendampingi Uthman dan Ruqayyah. Uthmanlah yang berhijrah dengan keluarganya yang terawal selepas daripada Nabi Lut. Dulu Nabi Lut dan isteri dia yang kena berhijrah. So Nabi kata dalam Islam yang terawal berhijrah bersama dengan keluarga dan isteri dia adalah Uthman dan Ruqayyah. Sampai satu tahap Ruqayyah dirasa rindu untuk nak pulang ke Makkah. Kemudian bila mereka berdua pulang semula ke Makkah daripada Habsyah, mereka mendapati Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid meninggal. Masa tu dah lebih daripada 10 ataupun tahun ke-10 kenabian. Ibu kepada Ruqayyah meninggal. Maka Ruqayyah pun sangat-sangat bersedih di atas kematian ibunya. Uthman juga sangat terkesan dengan kematian ibu mertuanya. Dan Allah telah menggantikan kesedihan mereka ini dengan mengurniakan mereka berdua anak yang bernama Abdullah. Nabi sendiri yang menamakan anak kepada Uthman dan Ruqayyah dengan nama Abdullah. Senang dan simple nama yang Nabi SAW pilih, dan Nabi sendiri pun bagi tahu nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Kita hari ini nak bubuh nama moden, canggih-canggih. Rasa tak standard bagi nama anak Abdul Rahman ataupun Abdullah. Yalah, orang kita ni bila nak panggil nama, dia jadi panggilan yang pelik-pelik. Kalau orang dah bubuh nama sedap-sedap, Abdullah, orang panggil Dollah. Dan kalau orang panggil nama Muhammad, nama sedap, orang panggil Mamat. Nama yang macam orang kata, orang Melayu ni nak bubuh nama sepanjang-panjang alam. Nak bubuh 3 patah perkataan dan susah nak kata apa, tak ada makna pun kadang-kadang. Tapi Lala panggil sepatah je. Satu, the best is bubuhan nama anak tu satu patah kalimah je cukup. Itu nama orang Melayu nak panggil. Orang Melayu ni tak rajin nak panggil nama-nama sedap-sedap panjang-panjang. Kalau nama orang tu Uthman pun, silap dia panggil apa? Man. Itu je nak panggil. Dan padahal namanya sedap, bukan susah sangat nak sebut. Lalah kena panggil, letak je lah yang boleh sebut sekali. Noh ke. Sekali sebut dah, tak boleh nak cut-cut dah. Kemudian Uthman bin Affan berhijrah ke Madinah. Selepas Khadijah meninggal dan selepas syariat hijrah ke Madinah diturunkan,
Uthman pun berhijrah bersama dengan orang-orang Islam ke bumi Madinah. Tapi ketika itu sebenarnya Ruqayyah memang telah sakit. Dia memang tak sihat masa tu. Especially selepas anaknya Abdullah tadi yang baru dilahirkan itu meninggal dunia. Maka Uthman memohon izin daripada Nabi SAW untuk menemani isterinya yang tercinta yang sedang sakit ketika itu, dan Nabi SAW pun bagi keizinan kepada Uthman untuk menjaga isterinya. Dan masa tu ada peperangan Badar terjadi. Jadi Uthman diberi keizinan untuk tidak turut serta dalam peperangan tersebut. Yalah, perang Badar kita bagi tahu dia bukan peperangan yang asalnya nak ada peperangan Badar, tapi dia salah satu daripada operasi yang asalnya tidak dijangkakan peperangan akan terjadi. Dia bukan satu peperangan yang Nabi seru para sahabat untuk join, tak. Tapi Nabi SAW memberikan bahagian ghanimah, harta rampasan perang Badar kepada Uthman. Disebabkan niatnya yang ingin turut serta tetapi dia tak dapat turut serta disebabkan keuzurannya. Bila mana orang Islam balik daripada peperangan Badar dalam keadaan menang, mereka juga bersedih kerana kepulangan itu disambut dengan kewafatan anak Nabi SAW Ruqayyah yang juga isteri kepada Uthman. Maka Uthman kehilangan isterinya yang tercinta. Jadi sekarang ni dia rasa terkilan sebab dia terputus nasab dia dengan Nabi SAW. Umar datang kepada Uthman yang tengah kesedihan. Umar kata, Umar nak cuba kahwinkan Uthman asalnya dengan anaknya Hafsah. Tapi Uthman tak mau. Jadi Umar pun pergi. Masa tu Hafsah pun baru kematian suami. Umar dia rasa bimbang anak perempuan ini menjanda. Umar jumpa Uthman, kau kahwinlah dengan anak aku ni, dia pun baru menjanda. Uthman tak mau. Uthman pun pergi mengadu dekat Nabi SAW. Kemudian Rasulullah kata dekat Umar, yatazawwaju Hafsah man huwa khairun min Uthman. Akan berkahwin dengan Hafsah orang yang lebih baik daripada Uthman. Yakni kemudian Nabi SAW pun meminang Hafsah, anak kepada Umar. Manakala Uthman, Nabi kemudiannya mengkahwinkan Uthman dengan putrinya yang seterusnya, adik kepada Ruqayyah, iaitu Ummu Kalthum, yang juga sudah lama menjanda sejak kematian sejak diceraikan oleh anak kepada Abu Lahab. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan Ummu Kalthum untuk Uthman pada saat ini. Jadi bila mana Uthman berkahwin dengan Ummu Kalthum, dia dikenali sebagai Dhun Nurain, pemilik dua cahaya. Cahaya itu anak Nabi SAW. Jadi Ummu Kalthum pun stay ataupun berterusan menjadi isteri kepada Uthman sampailah Ummu Kalthum ini meninggal pada tahun ke-9 Hijrah. Dan bila Ummu Kalthum pula meninggal, yang orang dulu kan kita meninggal awal tak tahu sakit apa. Bukanlah tu muda-muda lagi masa tu, meninggal awal, mungkin usianya sekitar 40 lebih masa tu. Ummu Kalthum masa dia meninggal, Uthman pun sangat-sangat sedih. Sebab masa tu dia tahu dah Nabi dah tak ada lagi baki anak perempuan. Dah tak ada dah. Fatimah dah dikahwinkan dengan Ali. Dan Nabi SAW kata kat Uthman, "Lau kana indi thalithah lazawwajtuha Uthman." Kalaulah aku masih lagi ada anak perempuan yang lain, aku akan kahwinkan mereka dengan Uthman. Kalau kita tengok nama-nama para sahabat ini, kita akan boleh nampak ada kesinambungan. Misalnya Umar dikenali sebagai seorang yang adil.
Abu Bakar dikenali namanya sebagai seorang yang lembut dan juga penuh dengan kasih sayang. Manakala Uthman, ada dua perkara yang sangat sinonim dengan beliau. Bila orang sebut sahaja Uthman, this is very unik. Contoh, saya kalau teringat baca kisah Imam Syafi'i, kita tak pernah jumpa Imam Syafi'i, tapi bila disebut Imam Syafi'i, saya akan terbayang someone yang sangat fasih. Sebab itu memang apa yang kita baca daripada kehidupannya. Bila orang sebut tentang Al-Imam Al-Zahabi, saya boleh membayangkan dia seorang tokoh yang sangat adil, sangat insaf di dalam penilaian dia, dalam ulasan dia. Bila orang sebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, saya akan terbayang seorang yang sangat brilliant, sangat genius. Bila orang sebut Ibn al-Mubarak, saya akan terbayang sebagai seorang yang idola yang luar biasa sepanjang zaman. Bila orang sebut Al-Imam Malik, saya terbayang seorang yang memiliki karisma yang sangat tinggi. Bila orang sebut Al-Imam Ahmad, saya akan terbayang seorang yang tegas di sebalik kelunakan yang dia miliki. Persis Abu Bakar. Begitu juga bila orang sebut tentang Uthman, dua benda yang selalu akan menyebabkan kita akan terbayang Uthman. Bila kita sebut, kita tak pernah jumpa Uthman. Tapi bila orang sebut Uthman, kita tahu dia sinonim dengan yang pertama, dermawan. Sangat-sangat dermawan. Dia seorang yang banyak menginfakkan hartanya fi sabilillah. Selain daripada dermawan, kita akan terbayang dia seorang yang pemalu. Itu karakter dia. Bila orang sebut Uthman, kita tahu dia seorang yang tak banyak cakap, malu, tapi dermawan. Cuba bayangkan kedermawanan Uthman. Dia telah menghabiskan banyak harta dia untuk berkhidmat kepada agama Islam. Contohnya, masa peristiwa perigi rumah, Bi'r Rumah, sekarang ada lagi dekat Madinah. Masa itu, Yahudi memiliki perigi tersebut. Masa itu maksudnya perigi ni antara sumber mata air untuk kawasan tersebut. Dan orang Yahudi itu di-conquer. Dia monopoli perniagaan air. Dia nindas sampai orang tak boleh beli dengan harga yang murah. Orang kena berhutang dengan orang Yahudi nak dapatkan air, sumber air. Tapi Nabi bila ditengok kesusahan orang Islam, Nabi SAW nak supaya perigi itu menjadi hak milik orang Islam. Siapa yang boleh beli? Nabi cakap, "May yashtari lana bi'ra rumah wa yakunu dalwahu minal muslimin la yazidu anhu fi syai'." Siapa yang sanggup untuk nak membeli perigi ar-rumah, macam nak beli perigi rumah maksud ni macam kita nak beli Indah Water ke ataupun yang syarikat-syarikat air ni. Siapa yang sanggup beli syarikat air milik Yahudi ni dan kemudian dia mewakafkan semuanya untuk orang Islam. Uthman terus keluar. Dia angkat tangan, "Ana ya Rasulullah." Dia pergi pergi dekat orang Yahudi untuk nak beli syarikat air tersebut. Dan orang Yahudi itu tak mau. Dia tak mau jual pada Uthman. Tapi dia kata, aku boleh jual separuh daripada hak pemilikan share perigi air ini dengan harga 12,000 dirham. Pada masa itu, besar nilai 12,000 dirham ni. Kebiasaan 12,000 dirham ni, kira kata macam memerlukan 5 orang peniaga untuk nak membeli. Uthman kaya. Uthman setuju. Dia kata, aku beli dengan syarat, satu hari aku punya, satu hari lagi kau punya. Gila-gila hari itu. Orang Yahudi itu pun setuju. Jadi pada hari Uthman dibagi orang Islam minum secara percuma. Siapa nak ambil simpan air untuk esoknya, buat macam tu. So keesokan harinya, tak ada orang nak pergi beli daripada orang Yahudi.
Jadi orang Yahudi itu pun rugi, menyesal dia jual. Kemudian dia pun datang balik dekat Uthman, dia kata okey aku akan jual balik separuh lagi daripada share aku dengan harga 8,000 dirham. Nah, Uthman beli. Uthman infakkan syarikat air itu lillahi ta'ala. Siapa peniaga-peniaga besar orang Islam sekarang yang sanggup nak buat macam tu? Tak sanggup kita. Nabi pernah tanya kepada orang Islam, man yuwassi' lana masjidana hadha wa yakunu lahu baitun fil jannah. Siapa yang sanggup, masa tu lebih kurang tahun ke-7 Hijrah, masjid tu dah padat dah, orang Islam dah ramai. Nabi nak luaskan Masjid Nabawi, tak ada kawasan, nak beli 2 kebun yang berada di sekitar Masjid Nabawi tu. Masa tu Uthman kata, aku ya Rasulullah. Dia beli tanah-tanah tersebut dan diwakafkan untuk Masjid Nabi SAW. Masa peperangan Tabuk yang dikenali sebagai Ghazwatul Usrah, tentera ataupun peperangan yang sangat sulit. Masa tu kemarau, tak cukup harta, ekonomi problem, nak pergi lawan dengan Rom. Umar datang bawa separuh harta dia, Abu Bakar bawa semua harta dia. Semua orang try untuk menyumbang dengan kadar yang mereka mampu. Sampailah Nabi tengok masih tak cukup lagi. Nabi pun bangun bagi khutbah kepada orang-orang Islam. Yahuthuhum ala sadaqah. Nabi galakkan, Nabi minta kepada para jemaah untuk nak menyumbang. Maka Uthman radhiyallahu anhu pun berkata, ya Rasulullah, aku memiliki 100 ekor unta dengan segala peralatannya, segala kelengkapannya yang boleh dimuatkan di atas unta itu, aku sedekahkan fi sabilillah. Nabi bangkit lagi, Nabi bangun lagi untuk menyeru orang Islam supaya sama-sama menyumbang. Maka Uthman pun kata, ya Rasulullah, alayya mi'ata ukhra. Aku tambah lagi 100 unta ya Rasulullah. Kali ketiga Nabi bangun lagi. Sebab masih tak cukup. Uthman bangkit lagi kali ketiga, ya Rasulullah, aku tambah lagi 100 yang ketiga. 300 ekor unta yang dipenuhkan dengan muatan yang boleh sponsor separuh daripada ketenteraan orang Islam. Dan ketika Rasulullah pulang, Nabi SAW telah mendapati Uthman sedang menunggu Rasulullah dan memberi Rasulullah 1,000 dirham tambahan kepada Nabi SAW. Sampaikan Nabi terharu, terkedu dengan kedermawanan Uthman. Sampai Nabi kata, Allahumma Uthman, raditu anhu, fardi anhu. Ya Allah, Uthman, so amazing. Aku redha kepadanya, maka engkau redailah dia. Dan akhirnya ketika subuh fajar datang, Nabi tahu bahawa Allah telah menerima doa daripada Nabi SAW. Selepas daripada wafatnya Nabi SAW, pada satu hari yang tengah kemarau, masa tu orang-orang semua tak kelaparan. Tiba-tiba mereka nampak ada satu caravan yang bawa unta yang penuh dengan makanan dekat belakang ni. Tiba-tiba ada suara jerit. Dia kata, mai sini, mai sini, mai sini. Masa tu Uthman yang tengah membawa rombongan itu. Maka ada peniaga-peniaga yang nak ambil kesempatan. Dia kata, aku nak beli kau punya caravan dengan harga sekali ganda. Uthman kata, tak nak, aku tak jual. Sampai peniaga tu kata, aku beli kau punya barang-barang ni, dia nak import. Dia kira dia ambil lah, kira Uthman jadi orang tengah kan.
Aku beli dengan harga 3 kali ganda. Uthman tak terima dan Uthman kata ada pihak yang nak bayar lebih lagi tinggi. So diorang pun pelik, siapa yang sanggup nak bayar lebih banyak daripada 3 kali ganda? Sedangkan dekat Madinah ni tak ada peniaga yang besar selain daripada kita. Tapi Uthman kata apa? Ada peniaga yang aku akan memberi aku lebih daripada ini. Maka diorang pun terkejut. Dia kata siapa? Uthman kata Allah yang akan menggandakan setiap daripada kebaikan yang aku berikan ini dengan 10 gandaan. Dan aku bawa semua barang-barang ini adalah untuk disedekahkan kepada orang-orang Islam di Madinah. Yang masa tu mereka ini dalam kebuluran. Dia lebih rela untuk nak sedekahkan semua daripada dia mendapat keuntungan daripada hasil jualan tersebut. Itu antara kisah-kisah kedermawanan Nabi SAW. Yang kedua tadi kita kata sinonimnya karakter Uthman dengan sifat malu. Sifat malu ni adalah sebab salah satu daripada akhlak yang mulia di dalam Islam. Nabi kata al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Uthman sangat malu dengan Allah. Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in, menceritakan Uthman dekat rumah dia tak ada siapa-siapa. Tak ada satu pintu yang selalu tertutup. Dan dia sebab dia malu orang nampak dia. Dan bila dia mandi pun dia selalu mandi dengan berpakaian. Sebab dia rasa malu, dia rasa macam Allah selalu memperhatikan dia. Sampai satu hari pernah Nabi SAW ni duduk dalam satu kebun tengah sembang-sembang santai dengan Abu Bakar, dengan sampai duduk santai-santai. Masa tu kain yang Nabi pakai ni ialah tersingkap. Ada riwayat kata tersingkap pahanya, ada riwayat kata tersingkap lututnya. Maka ketika itu Abu Bakar minta izin nak masuk, Nabi relax. Macam tu jelah keadaannya. Umar minta izin, Nabi relax. Tapi bila Uthman datang minta izin nak masuk, Nabi pun duduk betul kan kainnya, tutup kan kain dia tu. Sampai Aisyah ni pelik. Dia kata, masa Abu Bakar masuk kau relax, Umar masuk kau relax, Uthman masuk kau jadi malu. Kenapa? Jadi Nabi kata, ya Aisyah, ala astahi min rajulin yastahi minhul malaikah. Tidakkah aku berasa malu dengan seorang lelaki yang malaikat pun berasa malu terhadap dia? Jadi sifat malu yang tulus ini datang daripada seorang yang mukmin. Satu Nabi kata, idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kalau kamu tak ada perasaan malu, dengan nada yang sarkastik Nabi kata, kamu buatlah apa sahaja. Sebab tu kita tengok banyak kadang-kadang anak-anak muda kita, especially gadis-gadis muda kita, perhati anak-anak muda kita sekarang, tak ada dah sifat-sifat malu ni. Di depan media sosial, di depan TikToknya, di depan Instanya, mereka akan menari tergetik-getik, mereka akan menyanyi tergetik-getik, mendedahkan aurat sana sini, buat benda-benda yang memalukan. Sebab tu bila tak ada sifat malu, orang tu boleh buat apa sahaja. Uthman radhiyallahu an, salah seorang daripada penulis wahyu Al-Quran, dipandai menulis. Hafidh Al-Quran. Sangat-sangat mencintai Al-Quran, dibaca Al-Quran siang dan malam. Sampai dia kata, aku tak pernah kenyang membaca Al-Quran. Dan salah satu daripada sumbangan Uthman yang paling bermakna adalah sumbangan beliau dalam usaha untuk nak menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sampai sekarang yang kita panggil Quran ni sebagai mushaf Uthmani merujuk kepada usaha daripada Uthman radhiyallahu anhu. Bila zaman pemerintahan Uthman, dia mendapati bahawa
empayar Islam semakin luas. Orang-orang Arab, orang-orang bukan Arab pun dah mula belajar bahasa Arab dan merosakkan bahasa Arab. Cara sebutan pun dah mula salah. Bila mereka mengaji Al-Quran pun dah tak betul bacaan tersebut. Maka ketika itu sangat penting untuk Uthman menyatukan bacaan-bacaan umat Islam supaya tidak berlaku perselisihan. Sampaikan ada sahabat yang dikata kat Uthman, lebih baik kamu membuat sesuatu sebelum umat ini akan berselisih terhadap kitabullah sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani dalam kitab mereka. Maka Uthman pun menyuruh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ketua operation yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Abu Bakar dulu. Masa Abu Bakar tu dikumpul je. Tapi pada masa Uthman suruh Zaid bin Thabit untuk nak ambil cek Quran yang telah dihimpunkan pada zaman Abu Bakar dan pergi jumpa dengan qurra' Islam, bincang untuk nak buat satu tulisan, sekatakan satu tulisan yang dipersetujui oleh lahjah Quraisy di atas qiraat 10 yang mutawatirah. Jadi masa tu Zaid bin Thabit pun jumpa. Mana qiraat-qiraat yang syadzah, yang tak diiktiraf ini, dibuang. Tulisan mesti kena follow lahjah Quraisy. Sebab Uthman kata sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di atas lahjah Quraisy. Sebab tu kita tengok hari ini, walaupun qiraat pelbagai, ada 10 qiraat yang dibaca oleh qurra' di seluruh dunia. Warsh, Hafs daripada Asim, qiraat Hamzah, qiraat Kisai. Tetapi qiraat-qiraat ini tidak lari daripada tulisan Mushaf Uthmani, Quran yang hari ini kita pakai. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada alif kecil. Kenapa kadang-kadang dia dibuat kitab alif kecil, bukan alif panjang? Sebab dia meraihkan ada qiraat yang membaca tanpa alif. Contoh bila kita baca Maliki Yaumiddin, mim dan alif tu ditulis dengan huruf kecil. Kalau tak salah kita tengok dalam mushaf surah Al-Fatihah, kita tengok macam mana ditulis Maliki Yaumiddin. Ditulis mim, lam, kaf, tapi ada alif kecil dekat atas mim tu kan. Sebab apa dia tak tulis mim, alif? Sepatutnya mim, alif. Maliki Yaumiddin, sebab dia nak meraihkan qiraat yang membaca Maliki Yaumiddin. So boleh baca Maliki Yaumiddin dengan meraihkan ada alif kecil, ataupun Maliki Yaumiddin dengan mengabaikan alif kecil di atas tu. Jadi dia tidak lari daripada tulisan Uthmani. So Uthman telah menyatukan bacaan-bacaan di atas tulisan Uthmani, dan yang mana Quran-Quran lain daripada masa itu Uthman perintahkan untuk bakar supaya tidak mendatangkan masalah pada kemudian hari. Mereka dah analisa semua hafalan, semua bacaan, mereka telah seragamkan. Dan itulah yang dibaca oleh manusia sampai ke hari akhirat, yang mana Uthman akan mendapat pahala daripada usaha ini. Para sahabat semua bersetuju dengan tindakan daripada Uthman. Termasuk sahabat-sahabat besar macam Ali bin Abi Talib, Huzaifah bin Yaman. Mereka semua tahu cintanya Uthman terhadap Al-Quran. Allah telah menurunkan ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Allah cerita tentang sifat orang yang suka bersujud, yang berdiri, yang qiyamul lail, yang sangat bimbang, takut kepada Allah siang dan malam. Ayat ini diturunkan kepada Uthman.
Baik. Kemudian seri yang lepas kita dah cerita tentang kematian Uthman, kematian Umar. Selepas kewafatan Umar ni kita tahu dia tidak memilih pengganti dia. Tapi dia kata, aku letak calon yang mana Rasulullah meninggal dalam keadaan redha kepada mereka. So calon-calon ni adalah calon-calon sahabat yang dijamin masuk syurga. Salah satunya Uthman. Abdul Rahman bin Auf tarik diri. Dia kata, aku tak nak dicalonkan jadi pemimpin, tapi aku akan membantu urusan pemilihan kepimpinan. Sampailah undian demi undian dilakukan, majoriti hampir bersepakat mengatakan bahawa Uthman bin Affan yang paling layak menggantikan jawatan khilafah selepas daripada Umar bin Al-Khattab. Semua tahu kemuliaan Uthman, manusia yang termulia selepas Abu Bakar dan Umar. Dan masa pemerintahan Uthman bin Affan, empayar Islam semakin membesar. Banyak negara-negara even sampai ke Armenia, sampai kepada Khurasan, dekat belakang daripada, dekat nak masuk ke tempat-tempat Soviet. Empayar Islam pada zaman Uthman ketika itu. Uthman di sebalik kemegahan, kekayaan empayar Islam ketika itu, Uthman tidak berhajat kepada dunia sedikit pun. Walaupun dia memang kaya before dia menjadi khalifah lagi. Tapi bila dia jadi khalifah, terus hilang kekayaannya. Sebab dia tak mau memiliki kepentingan. Dia tak nak ada kepentingan semasa dia menjawat sebagai jawatan khalifah. Bukan macam sebagai orang, dia gunakan jawatan dia untuk nak mengaut kekayaannya, meluaskan perniagaannya. Tapi Uthman tidak. Sampai masa dia jadi khalifah lah, dia makan makanan yang simple, dia makan roti dengan cuka, dengan minyak, yang kita kata sangat-sangat menyedihkan. Dia masuk masjid, dia tidur ke atas tanah, bantal dia, tangan dia, sampai nampak kesan-kesan batu-batu kecil dekat badan dia. Orang Islam melihat Uthman, dia kata, "Hadza Amirul Mukminin." Ini pemimpin umat Islam. Dan bila ada orang datang untuk nak meminta daripada dia, dia tidak pernah untuk nak menolak. Dia akan cuba untuk nak menunaikan hajat seseorang tu. Pada malam hari, Uthman akan solat, membangunkan malam, bertahajud. Masa tu dia pun dah tua. Sampai ada orang kata, cubalah engkau minta khadam kau bantu kamu. Tapi dia kata, tak boleh sebab aku dah minta bantuan dia waktu siang. Kan, pembantu aku ni tolong aku waktu siang. Waktu malam biarlah dia tidur. Waktu malam aku nak bangun untuk nak beribadah. Uthman pun seorang yang walaupun dia malu, tapi bila dia dah jadi khalifah, dia tegas. Pada zaman Uthman, kan, dah berlaku macam-macam orang. Bila orang dah empayar Islam makin luas, macam-macam orang. Ada orang munafik, itu makin bertambah. Orang-orang yang masuk Islam sekadar adat pun ramai. Orang-orang yang minum arak pun ramai. Dia sebab maksudnya dia hukum, dia tegas dalam perkara-perkara tersebut. Masa tu pun Uthman, maksudnya zaman dia adalah zaman yang aman damai, penuh dengan keadilan, sebagaimana pada ketika zaman Umar bin Al-Khattab. Masa tu memang kaya. Baitul Mal memiliki banyak harta-harta sebabkan perluasan empayar Islam ketika itu. Dan keadilan dapat dijalankan. Penuh dengan kebaikan. Tetapi ada juga mereka yang dengki kepada Uthman bin Affan. Imbas balik, satu ketika Nabi SAW berada dalam satu kebun di Madinah. Masa tu Nabi bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari.
seorang lelaki pun datang ketuk pintu. Nabi kata ke Abu Musa, "Iftahul bab wa basyirhu bil jannah." Buka pintu, dia ni ahli syurga. Dia buka pintu, tengok ada Abu Bakar. Kemudian pintu diketuk, Umar. Nabi pun doakan di syurga. Bila kali yang ketiga ketuk, sebelum dibuka, Nabi kata ke Abu Musa, "Iftah lahu wa basyiru bil jannah ala balwa tusibu." Bukalah. Dia ni juga ahli syurga, tetapi dia akan diuji dengan ujian yang dahsyat. Dan bila buka pintu, tengok Uthman. Bila Uthman terdengar, dia pun kata Allahul Musta'an. Maksudnya Uthman tahu satu hari nanti dia akan diuji dengan satu ujian yang dahsyat dan dia akan kena kekal bersabar untuk mendapatkan syurga Allah. Dan itulah janji Uthman. Sebab tu Uthman bertahan sampai ke akhirnya. Fitnah berleluasa pada zaman Uthman. Seorang lelaki yang berpura-pura, asalnya adalah Yahudi, munafik besar yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia menyebarkan fitnah, pendustaan. Tengok politik. Sekarang ni kita hidup dalam politik yang lagi kotor kan. Tapi nak kata betapa propaganda, walaupun zaman tu tak ada media sosial, propaganda akan memberikan efek yang sangat besar. Masa tu dia menyebarkan fitnah mengatakan bahawa Uthman telah mengubah syariat Allah. Uthman adalah seorang yang zalim. Dia fitnah Uthman ni, dia kronism. Dia lantik ahli keluarga dia untuk nak jadi orang-orang penting ataupun gubernur-gubernur. Dia singkirkan gubernur-gubernur yang telah dipilih oleh Umar. Fitnah yang dibawa dahsyat. Fitnah ini bertebaran dahsyat. Ramai orang yang tak kenal Uthman, yang tak mengenali kedudukan Uthman, termakan dengan fitnah ini. Pendek cerita, fitnah ini telah membangkitkan pemberontakan. Geng-geng demonstrasi datang daripada pelbagai negara, kebanyakan daripada Iraq, daripada Basrah, daripada Kufah, daripada Yaman, daripada Mesir. Diorang bangkit dan kemudian diorang buat apa? Diorang pergi kepung rumah Uthman. Dia tak bagi makanan masuk kepada Uthman. Sedangkan tangan itulah yang telah memberikan orang Islam makan, yang telah membelanjakan harta dia untuk nak mengenyangkan orang-orang Islam. Diorang tak bagi Uthman minum, sedangkan itulah tangan yang telah membeli perigian rumah untuk diwakafkan kepada umat Islam. Masa tu kebanyakan daripada para sahabat bertebaran dekat luar Madinah, berperang, ada tugas-tugas. Ada beberapa orang sahabat sahaja. Itu pun Uthman tak bagi diorang kepung. Sebab Uthman dah tahu ini adalah hari yang mana disabdakan oleh Nabi SAW. Ini adalah hari ujian aku. This is the end. Sampai 40 hari dia berkepung. Uthman kekal bersabar. Sampailah dalam hadis riwayat Ahmad, satu malam dia bermimpi, masa dikepung tu dia bermimpi berjumpa dengan Abu Bakar, Nabi dan Umar. Dan dia orang kata dekat Uthman dalam mimpi tu, innaka satuftir indana al-laila. Kamu akan berbuka dengan kami esok. Uthman tahu sebelum matahari terbenam esok, dia akan bertemu dengan ajal dia. Maka Uthman pun berpuasa pada keesokan hari dan berterusan dia membaca Al-Quran tanpa henti
sampailah ada beberapa orang penceroboh masuk dalam rumah Uthman ketika dia sedang mengaji. Dia sepak mushaf Uthman yang tengah baca. Dia pukul Uthman, Uthman peluk mushaf, dan kemudian mereka tetak Uthman sampailah Uthman terkorban syahid dalam keadaan dizalimi, yang mana darah tersebut menitis kena kepada ayat Al-Quran. Dikatakan jatuh pada ayat wasayakfihimullah, Allah akan membalas mereka. Maka sejak daripada itu pembunuhan Uthman, maka itulah kunci ataupun menjadikan api fitnah itu marak yang tidak lagi boleh dipadamkan. Kerana itulah yang kita akan tengok menjadi satu krisis until today daripada sudut mazhabnya, daripada sudut politiknya. Adalah kerana terjadi daripada terbunuhnya sahabat yang agung ini, Uthman radhiyallahu anhu. Jadi saya akan ceritakan lebih detail, lebih lanjut tentang fitnah pembunuhan Uthman ini yang membawa ke arah pertelingkahan di antara para sahabat dan kemudian menjadi satu detik, satu crack dalam saf umat Islam. Saya akan ceritakan lebih lanjut insya-Allah pada episod yang akan datang. Jadi jangan ke mana-mana. Taklah. Okey. Jadi insya-Allah kita tengok kalau ada dalam soalan ada beberapa soalan kat sini. Assalamualaikum Ustaz, kuliah ni setiap minggu di hari waktu yang sama ke? Bagi yang baru join, betul, kuliah sirah para sahabat ini kita akan buat pada setiap hari Rabu pada 10.30 pagi. So jangan lambat, insya-Allah minggu depan will be an interesting insya-Allah it will be an interesting cerita disebabkan ini adalah krisis yang besar. Okey. Baik. Saya tanya, mungkin kalau kata ada sebarang pertanyaan, insya-Allah saya bukakan sekejap sebelum kita mengakhiri kelas kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang bertanya, Uthman dikatakan lemah lembut perwatakan dia. Adakah lembut ini bermaksud lemah? Bukan. Lembut tidak bermaksud lemah. Tetapi lembut itu sopan. Maksudnya kesopanan ini, adab yang dimiliki oleh Uthman ni sangat tinggi. Dia bukan orang yang kaki sembang, merapu. Dia bukan orang yang kira kata nak bercakap lebih-lebih, bersosial lebih-lebih. Tapi saya boleh bayangkan karakter Uthman ni dia a little bit more to introvert. Yang mana dia bukan kaki sosial. So orang kaki yang introvert ni dia tak jenis tak banyak cakap macam orang extrovert. Dia malu tapi dia ada ketegasan. Maksudnya orang macam ni kadang-kadang bila dia buat kerja, dia buat sungguh-sungguh. Sebab tu bila dia berniaga, niaga dia tu menjadi bersungguh-sungguh. Bila dia nak menderma, dia bagi sungguh-sungguh. So orang macam ni dia ada sifat kindness biasa dalam hati dia. Dan bila dia jadi khalifah yang hebat. So jangan salah faham maksud lemah lembut itu dengan maksud yang lemah. Dan Nabi kita Muhammad SAW halim. Seorang yang lemah lembut, sopan santun maksudnya. Tetapi Nabi juga ada part yang mana Nabi tegas. Pada tempat dia of course. Abu Bakar juga begitu. Itu karakter masing-masing. Tidak menunjukkan bahawa dia lemah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan? Waalaikumsalam. Tadi Ustaz cakap Allah ada turunkan ayat Quran sempena Uthman. Ayat tu daripada surah apa dan apa ayat dia Ustaz? Okey. Ayat dia tadi Allah sebut dalam surah Az-Zumar. 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 Kalau tak salah saya ayat 9 Allah sebut
amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ini apa, ada ahli tafsir menyebut ayat ini diturunkan memuji karakter Uthman radhiyallahu anhu. Okey. Terima kasih banyak ya Ustaz. Alright, no problem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di soalan ni ada yang bertanya, Assalamualaikum, Ustaz, kiranya dengan Ummu Kalthum juga dia tak ada anak Okey. Anak Uthman daripada lelaki ada yang disebutkan Abdullah. Tadi kita ada sebut Abdullah. Ibu dia adalah Ruqayyah. Selepas daripada Abdullah ini ada lagi adik dia nama Abdullah juga. Ganti Abdullah yang abang. Tapi ini daripada isteri dia yang lain, iaitu isteri Uthman yang lain, nama dia Fakhitah binti Ghazwan. Dan Uthman ada juga berkahwin dengan isteri lain, Ummu Amru binti Jundub al-Azdiyah. Daripada Ummu Amru ni ada anak, ada anak-anak lah, berapa orang anak-anak kalau tak salah, Amru, Khalid, Aban, Amru, Umar dan juga Maryam. Umar juga pernah berkahwin dengan Fatimah binti Walid bin Abd Syams. Yang mana daripada isteri dia yang ini dia ada anak nama Walid, Sa'id dan juga seorang perempuan nama dia Ummu Sa'id, dikenali Ummu Sa'id. Dan Uthman juga pernah berkahwin dengan Ummul Banin bintu Uyainah Al-Fazari. Dia ada anak lelaki Abdul Malik. Daripada kemudian ada lagi isteri-isteri Nabi, isteri-isteri lain yang dikahwini oleh Uthman, ada anak-anak daripadanya. Mungkin ada kes kahwin cerai dan sebagainya. Tentang Ruqayyah, saya tak ingat. Kalau kata dia ada tak anak nama daripada anak Ruqayyah. Wallahu a'lam. Okey, ada yang tanya, doktor tadi ada ceritakan Khalifah Uthman daripada keturunan Bani Abdi Syams. Beliau ada susu galuh dengan Bani Umayyah. Yang inilah yang saya nak ceritakan salah satu poin dia pada minggu hadapan, sebab inilah yang terjadinya krisis antara yang orang cuba nak libatkan ini dengan krisis yang berlaku antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Kita let it sampai minggu depan insya-Allah untuk kita perincikan dengan lebih lanjut. Ada lagi? Okey. Kalau tak ada, insya-Allah jangan lupa pada minggu hadapan waktu yang sama kita bertemu lagi dalam sirah 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Berjumpa lagi minggu hadapan. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.